nescaya segala ibadatnya tidak datang dengan kukuh kemas, dan hak-hak ibadat itu tidak terlaksana sebagaimana yang wajarnya. Kita diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam kita beribadah mesti ada zahir, mesti ada batin. Macam kita berhubungan mesti ada zahir, mesti ada batin. Mesti ada yang luaran, mesti ada yang hakikatnya. Kadang-kadang orang bermuamalah, kita kadang-kadang pergi rumah orang, kita kata cantiklah rumah awak, oi handsome lah awak, oh rumah awak ni cantik perhiasannya, besar kita awak. Kita ni dia ada dua. Dalam bermuamalah orang panggil hablum minan nas, hablum minallah. Dua-dua ni kena jalan seiring tuan-tuan. Kalau tidak, dia akan sama ada kekurangan ataupun melampau-lampau. Kalau sekiranya kita hanya pegang hablum minallah, tidak ada meraih hablum minan nas, maka bila kita cakap, ni datanglah rumah saya, saya baru pindah, baru dah beli rumah, bila datang dia tengok, cantik tak, okey tak rumah saya ni, kata cantik tu Allah yang cantik, bukan rumah kau. Ini hanya pegang hablum minallah, hablum minallah. Bila dia kata, ni minumlah minumlah kopi ni ya, takat ni aja boleh buat, itu semua takdir Allah, kau tak ada masuk cerita dalam hal ni. Nampak, dia pegang hablum minallah aja, dia terus pergi hakikat aja. Nampak tuan-tuan? Bila dia orang tu datang, inilah mempelai yang akan kahwin, ni anak saya lelaki ni. Cuma itulah dia ni tidaklah berapa handsome sangat, isteri dia pun biasa-biasa aja. Alhamdulillah, besok dekat syurga dia cantik, syukurlah. Nampak tuan-tuan rahmati Allah, dia jadi melampau-lampau, kerak. Maka kena jaga hablum minan nas. Maka bila hablum minan nas bercakap dengan dia, bila dia kata okey tak rumah, masya-Allah, alhamdulillah, ada dah rumah besar, mudah-mudahan banyak zikir di dalam ni. Walaupun dalam hati hakikatnya adalah apa? Allah yang bagi. Awak ni, muka saya okey tak? Bapak, muka saya handsome tak? Oh, cantik, handsome. Dalam hati Allah yang cantik, dan Allah yang memberi segala kecantikan, sebab kecantikan kita tidak kekal. Sebab kalau asyik pegang pada hablum minan nas pula, tidak ada hablum minallah, maka akhirnya akan membawa kepada tunduk sesama makhluk. Bila orang tu kaya, kayalah dia, pergilah tegur dia, gila kau nak tegur orang kaya tu. Kalau dia upah bagi 100 saja dekat orang kaki pukul, mati kita kena pukul. Nampak tak? Dia tak nampak hablum minallah. Akhirnya takut sesama makhluk, tunduk. Bila jumpa orang kaya, assalamualaikum, cium tangan, tungan terbalik tangan dia cium. Bila jumpa ulama, sihat-sihat Zah, lama tak jumpa, puang hajau tuan-tuan. Macam Melaka kata tuan-tuan. Saya teringat saya pergi baru ni istimak ulama. Agak kesibukan sikit, pergi istimak ulama di Pondok Lirboyo, Kediri. Alhamdulillah, saya cukup syukur pada Allah, sebab istimak ni dah lama tuan-tuan, dah kali ke-6 ke ke-7, saya tak ingat. Jadi kami ni, pondok kami baru tak sampai 2 tahun, alhamdulillah dapat surat jemputan daripada istimak ulama ini, minta pergi ke sana sebagai wakil madrasah. Ada istimak perbahasan dakwah dan bagaimanakah manhaj ilmu di pondok masing-masing, ada perbentangan, persidangan dan sebagainya. Masa pergi tu rasa kerdil tuan-tuan, rasa kecil. Pak-pak kiai yang ada, Masya Allah, yang daripada ke Malaysia ada, daripada Pasir Tumbuh pun ada banyak. Ada yang daripada Thailand, Babeli, Babayi ni, baba-baba ni, alim-alim. Pergi tuan-tuan. Cuma saya bila sampai Pondok Lirboyo ni, masa tu tuan-tuan rahmati Allah, anak-anak murid dia semua dicutikan, bukan balik rumah, mana cuti tapi duduk situ untuk khidmat pada ulama, persidangan ulama. Maka dalam bilik yang kami duduk, iaitu Singapura, Thailand dan Malaysia, duduk satu, macam ada satu dewan besar sikit lah, kita duduk situ. Saya tengah duduk tuan-tuan rahmati Allah, tiba-tiba datang pelajar. Setiap kali petang-petang dia orang datang, semua pergi jumpa ulama-ulama, dia orang datang tuan-tuan. Dia masuk beri salam, saya jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Dia masuk pintu tu tuan-tuan, ada lebih kurang 5 hasta daripada saya, belum sampai kat saya, ada 5 hasta lagi. Dia sudah duduk berteku dengan lutut dia tuan-tuan. Lepas tu dia berjalan rapat pada saya pakai lutut dia tuan-tuan. Dia gerak pakai lutut dia. Sampai dekat saya, dia kata, Ustaz nak minum kopi ke? Ustaz nak minum susu? Saya kata tak apa, saya dah minum dah. Tak apa Ustaz, saya nak khidmat pada Ustaz, buat susu okeylah. Dia ghostan tu masih pakai lutut dia tuan-tuan. Kemudian sampai 5 hasta tu baru dia bangkit. Dengan senyuman dia ghostan ke belakang tanpa tunjuk punggung dia tuan-tuan rahmati Allah. Sampai kat pintu dia mengiring, dan barulah dia pergi membuat susu. Macam itulah dia hantar susu dulu.
Patutlah pondok tu tuan-tuan berpuluh-puluh tahun, 50 tahun, 60 tahun. Dan dah lahir di situ aulia-aulia illah, para aulia, para ulama. Sebab